A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal أو أظلم أو أظلم أو أجل يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الدرس الثاني عشر. فمن كم كان سلا الدرس الحادي عشر. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال هذه الله سأسأل internet. Baik, sambung balik. Kat mana tadi? Hadhihi min qawaid ilmi al-usul al-mashhurah. Situ kan? Kita tak baca lagi. Hadhihi min qawaid ilmi al-usul al-mashhurah wa fi bayaniha aqul. Ya, kita masih lagi dalam perbahasan al-amr. Masih lagi dalam perbahasan amar, iaitu suruhan. Lepas tu ada satu kaedah yang masyhur yang berbunyi ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun, ataupun dikenali dengan muqaddimatul wajib. Kaedah ni juga dikenali dengan muqaddimatul wajib. Jadi dia nak bincangkan ataupun sebutkan kaedah ni pada pengajian yang ke-11. Jadi kata syarah rahimahullah, ini sebahagian daripada kaedah ilmu usul yang masyhur. Dan pada menjelaskannya aku berkata, qad arafna anna al-wajiba huwa fi'lul mukallaf alladhi yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Fala langkau dah. Fala mafarra lil 'abdi min fi'lihi. وقد يتوقف الفعل الواجب على فعل شيء آخر فلا يمكن القيام بالواجب إلا إذا قمنا بذلك الفعل معه فحينئذ يقول العلماء ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. Okey. Jadi kata syarah, qad arafna, kita telah tahu annal wajibah, bahwasanya wajib tu adalah huwa fa'lul mukallaf, iaitu perbuatan mukallaf alladhi yusabu ala fi'lihi. Wajib itu adalah perbuatan mukallaf yang dijanji pahala kerana melakukannya. Wa yu'aqabu ala tarkihi, dan dijanji seksa kerana meninggalkannya. Fala mafarra lil 'abdi min fi'lihi. Fala mafar yani fala budda lil 'abdi min fi'lihi. Maka tak boleh nak larilah hamba itu daripada melakukannya. Waqad yatawaqqaful fi'lul wajibu ala fi'li syai'in akhar, dan terkadang kata dia terhenti ataupun tergantung sesuatu perbuatan wajib itu atas satu perbuatan yang lain ataupun atas perbuatan yang lain. Maknanya perbuatan wajib itu nak dapat dia, nak terhasilnya dia, perlu untuk buat satu benda yang lain. Tu maksud dia qad yatawaqqaful fi'lul wajib ala fi'li syai'in akhar. Fala yumkinul qiyamu bil wajibi, maka tidak boleh untuk kita melakukan perkara wajib itu illa idza qumna bidzalikal fi'li ma'ahu, kecuali bila kita buat sesuatu perbuatan yang lain tu bersama-sama dengannya. Ada yang wajib tu tak boleh buat kecuali bila kita buat sesuatu yang lain sebelumnya. Baru nak ataupun bersama dengannya, barulah boleh terbuat apa yang wajib tu.
Fahina idzin, maka ketika itu berkata para ulama, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak sempurna perkara wajib, yakni tidak sempurna wujudul wajib, illa bihi fahuwa wajibun. Jadi apa yang tidak sempurna adanya perkara yang wajib, kecuali dengan adanya perkara tersebut, sesuatu yang tak sempurna perkara wajib, kecuali dengan sebab sesuatu tu fahuwa wajib, maka sesuatu tu pun dihukumkan wajib juga. Ay madama annal wajiba qad tawaqqafa ala fi'li syai'in fadzalika syai'u yasiru wajiban aidan li'annahu muqaddimatun li fi'lil wajib. Okey, kata selama mana perkara wajib itu terhenti ataupun tergantung ke atas melakukan sesuatu yang lain. Maksudnya nak dapatkan wajib itu kena buat sesuatu yang lain. Fadzalika syai'u, maka sesuatu itu juga, sesuatu yang lain itu tadi, yasiru wajiban, jadi wajib juga. Yasiru wajiban aidan. Sebab apa? Li'annahu muqaddimatun li fi'lil wajib. Kerana dia jadi muqaddimah bagi perkara wajib tersebut. Contoh macam mana? Kita buat main contoh. Misal, al-hajju wajibun. Haji hukum dia wajib. Wala yumkinu fi'luhu lil ba'idi an makkata min ghairi rahilatin wa wasilatin lin naqli. Jadi tidak mungkin untuk melaksanakan haji bagi orang yang duduk jauh daripada Mekah, min ghairi rahilatin wa wasilatin lin naqli, tanpa tunggangan. Tak mungkin melakukan ataupun melaksanakan haji bagi orang yang duduk jauh daripada Mekah tanpa tunggangan ataupun tanpa mengambil wasilah pengangkutan, wasilah pengangkutan, apa-apa pengangkutan lah, sama ada pengangkutan darat ataupun air, laut ataupun udara, kan? Jadi tak mungkin buat haji kecuali dengan berwasilahkan pengangkutan tu untuk sampai ke sana. Maka pada ketika ni fayasiru tawfiru hadhihi alwasilati wa fayasiru tawfiru hadhihi alwasilah wajiban. Maka jadilah taufir, Allah Salah Sahih Rahmat, mendapatkan, kita kata mendapatkan wasilah ini hukum dia wajib. Li'annal hajja, kerana haji itu tawaqqafa 'alaiha, tergantung atas wasilah tersebut. Fala yatimmu, maka tidak sempurna haji itu illa bil wasilah tu, kecuali dengan wasilah tadi. Fatasiru wajibatan, maka jadilah wasilah tadi, wasilah lin naqal tadi, wajib juga. Boleh faham? Okey. Wa hadha alladhi yatawaqqafu fi'lul wajibi alaihi qisman. Dan perkara yang terhenti ataupun tergantung perbuatan wajib atasnya itu terbagi kepada dua. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ma tu perkara yang tidak sempurna perkara benda wajib kecuali dengannya, dengan perkara tu fahuwa wajib, maka perkara tu jadi wajib. Perkara tu dia terbagi kepada dua, ataupun mudah kata muqaddimatul wajib tu terbagi kepada dua. Awalan, yang pertama, qad dalla nassun khasun ala wujubihi. Yang pertama ada nas yang khusus yang menunjukkan atas kewajiban dia. Ada nas yang khusus yang menunjukkan atas kewajiban perkara tersebut. Fahina idzin takunu hadhihi alqa'idah tufidu at-ta'kid 'ala al-wujub. Maka pada ketika ni, ketika datang nas yang khusus yang menunjukkan atas kewajiban perkara tersebut, maka kaedah ini dia memberi faedah takkid. Dia memberi faedah takkid ke atas kewajipan tadi.
Jadi kita tengok contoh. Yang kedua, as-solah la tasihhu bidunil wudu. Yang kedua, solat tidak sah tanpa wudu. Fasara fi'luha mutawaqqifan 'alal wudu. Maka maka melakukan solat tu terhenti ataupun tergantung atas wudu. Maksudnya nak sah solat tu dia perlunya ada wudu. Fal wudu ja'at adillatun ta'muru bihi. Jadi wudu tu wasilah. Wudu tu muqaddimah untuk nak sempurnanya solat yang wajib tu kan. Okey. Jadi wudu tu pun wajib juga. Kan? Wudu itu taharah tu wajib juga. Sebab dia wasilah untuk sempurna wajib, iaitu solat. Ini contoh ni. Bukan nombor 2. Contoh. Okay. Jadi dia kata wal wudu ja'at adillatun ta'muru bihi, dan wudu tu telah datang dalil-dalil yang menyuruh dengannya, dengan wudu. Fayasiru ma'muran bihi, maka jadilah wudu itu yang disuruh dengannya, bitilkal adillah, dengan dalil-dalil yang datang tersebut. Dan wabil qa'idati aidan, yani wudu tu ma'murun bihi bitilkal qa'idah, maka wudu tu dia disuruh dengan dalil-dalil tadi, dan juga dengan kaedah tu. Ada dua lah maksudnya, kan? Ada dua. Jadi al-wudu ma'murun bihi bitilkal adillah wa bil qa'idah ma la yatimul wajibu illa bi fahuwa wajib. Wa bil qa'idati aidan li'annahu ba'da ma tawaqqafatis salatu alaihi fayasiru wajiban. Kerana selama mana solat itu terhenti atas wudu, tergantung atas wudu, maka wudu itu pun wajib juga. Jadi kita tengok sini ya. Di sini dia muqaddimatul wajib, tapi ada dalil. Di bahagian pertama ni ada dalil khusus yang menunjukkan atas kewajipan. Kita kata wasilah untuk menyempurnakan wajib tu. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada nas, tidak ada dalil khusus yang menunjukkan atas kewajipan dia. Thaniyan malam yadulla dalilun khasun ala wujubihi. Tidak ada dalil yang khas atas kewajipannya. Fahina idzin takunul qa'idatu hiya dalata ala wujubihi. Maka pada ketika ni kaedah itulah yang menunjukkan atas kewajipan tu. Jadi dalil yang menunjuk atas wajib tu satu jelah. Tapi kalau kita tengok yang pertama tadi, dalil yang menunjuk atas kewajipan tu dua. Yang pertama dalil-dalil khusus, dan yang kedua dengan dalil ni, dengan kaedah kaedah usul ni. Tapi kalau hak kedua ni yang menunjukkan atas kewajipan tu hanyalah dalil ni sahaja. Boleh ya? Contoh, misal al-amru bil wudu yatawaqqafu ala syira'il ma'. Suruhan berwudu tergantung atas membeli air. Suruhan berwudu tergantung ataupun terhenti atas membeli air. Maknanya nak wudu tu, kita kata nak terjadi dia nak berlakunya wudu tu, mesti kita kata ada air. Lepas tu ada tak syarak datang nas kata ishtaril ma'. Ada tak amar daripada syarak kata ishtaril ma'. Idza aradtumul qiyama ila solah, fashtaril ma' lil wudu. Tak ada nas macam tu kan. Jadi kat sini Allah selesai nomat. Mana dia tahu? Okey, al-amru bil wudu yatawaqqafu ala syira'il ma'. In lam yakun indaka ma', jika kamu tidak ada ma', tidak ada air. Wa kana indaka malun, dan kamu ada harta, ada duit. Kamu air tak ada tapi duit ada. Li'annahu la yatimul wudu illa bil ma', fayajibu tahsiluhu. Kerana tidak sempurna wudu kecuali dengan air,
maka fayajibu tahsilu, maka wajib mendapatkannya, menghasilkannya. Maka menghasilkannya tu tak kira lah sama ada dengan membeli ke, kan. Itu salah satu cara lah untuk mentahsilkan, untuk menghasilkan air, untuk mendapatkan air, ataupun dengan meminta ke, kan. Jadi wajib beli tu, wajib beli. Kan kalau kita tengok dalam bab kalau masalah kalau bab tayamum kan. Kalau dalam bab tayamum, apa kata fuqaha? Kita baca dalam kitab fiqh. Dan maknanya wajib dia tolak dulu. Wajib dia tolak dulu. Man ma'ahu ma walau bisaman. Dalam kitab fiqh sebut. Maknanya dia tanya orang-orang dekat apa ni, dia pergi musafir, dia tanya dekat dia punya kawan-kawan dia, yang rombongan-rombongan yang sekali dengan dia tu, siapa yang ada air walaupun dengan duit, dengan harga. Maknanya dia nak kena beli. Dicari dulu. Lepas tu dah tak dapat apa semua tu, ada syarat-syarat yang lain apa semua, maka barulah dia tayamum. Jadi dapat mana kata wajib beli tu? Ni kaedah ni ya. Baik. Wa huna lam ya'ti dalilun khas yaqul ishtarul ma'. Ishtarul ma'. Di sini tidak datang dalil khusus yang mengatakan beli air untuk berwuduk. Tak ada dalil khusus. Walakin dallatil qa'idatu 'alal wujub. Tapi kaedah ma la yatimul wajib illa bi fa wajib ni, kaedah ni lah yang menunjukkan atas hukum wajib tersebut. Okey, habis. Jelas. Kemudian kata syarah, summa yanbaghi tafriqu baina an yatawaqqafa wujudul wajib ala syai' fayasiru wajiban, wa baina an yatawaqqafa nafsul wujubi ala syai'in fala yajibu. Okey, tadi dah selesai dah. Apa ni tentang kaedah ma la yatimul wajibu illa bi fa huwa wajib. Kan? Dia bagi dah contoh dia, lepas tu dia bagi tahu bahwasanya kaedah tu terbahagi kepada dua. Kaedah tu terbagi kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama ada nas madalla apa dia tadi? Ada nas yang khusus yang menunjukkan atas kewajipan dia. Ma la yatimul wajibu illa bihi itu terbagi kepada dua. Ada nas yang khusus menunjukkan atas kewajipan dia, yang kedua tidak ada nas yang khusus menunjukkan atas kewajipan dia. Jadi bila tidak ada nas yang khusus menunjukkan atas kewajipan ma la yatimul wajibu illa bi fa wajib tu, waktu tu kita akan guna kaedah ni lah, kan? Untuk mengatakan dia wajib. Okey. Kemudian kat sini dia kata kita perlu bezakan. Antara kaedah ni dan satu lagi kita kata kaedah lain. Kaedah ni dengan satu lagi kaedah lain yang agak serupa. Dia agak serupa. Yang ni ma la yatimul wajib kan, illa bihi fahuwa wajib. Ni yang pertama. Yang kedua kaedah yang ana sebut itu. Kaedah yang ana sebut itu ma la yatimu wujubul wajib. Ma la yatimu wujubul wajib illa bihi fahuwa ghairu wajib. Ataupun lebih kurang itulah ibarat dia. Ataupun ma la yatimu wujubul wajib illa bihi falaysa biwajib pun boleh juga. Ma la yatimu wujubul wajib illa bihi falaysa biwajib ataupun fahuwa ghairu wajib. Jadi nak cakap tentang kedua kaedah ni, tentang kedua-dua ni, dia kata kena bezakan antara dua lah. Dia kata summayan bagi tafriq baina an yatawaqqafa wujudul wajibi ala syai'in fayasiru wajiban. Ini kaedah yang kita mengaji tadi.
iaitu ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib itu. Wa baina an yatawaqqafa nafsul wujub ala syai'in fala yajib. Ini kaedah hak kedua hak nak sebut tadi, ma la yatimmu wujubul wajibi illa bihi falaisa biwajibin. Jadi kena beza, dia tak sama. Yang pertama tadilah apa ni, yang kaedah pertama hak kita mengaji tadi, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Maknanya ada satu benda hukum dia wajib, memang dah wajib dah ke atas kita, contoh solat. Lepas tu tak dapat untuk kita sempurnakan yang wajib tu, solat tu, kecuali dengan kita buat sesuatu benda yang lain, iaitu wuduk. Maka wuduk tu pun wajib juga. Okey ya. Ni yang pertama, kaedah pertama. Kaedah kedua, ma la yatimmu wujubul wajib illa bihi falaisa biwajib. Kaedah ni apa ni? Contoh dia apa? Contoh dia zakat. Zakat bagi orang fakir. Zakat bagi orang fakir wajib tak? Tak wajib kan? Zakat bagi orang fakir tak wajib. Jadi sekarang ni kewajipan zakat kepada si fakir tu awal-awal tu memang dia tak wajib dah. Adakah si fakir tadi tu wajib untuk bekerja untuk dapatkan kadar nisab supaya wajib zakat? Jawapan dia tidak. Kita pakai kaedah ni lah. Faham tak? Kita pakai kaedah ni, iaitu ma la yatimu wujubu al-wajib. Sesuatu, kita kata sesuatu yang tidak sempurna kewajipan. Kewajipan hukum wajib bagi sesuatu benda yang wajib, maka benda tu tak wajib. Jadi zakat tu benda yang wajib. Wujub zakat tu kepada si fakir tak ada lagi, kecuali dengan tak sempurna, kecuali dengan dia berusaha, dengan dia bekerja. Jadi adakah bekerja tu, usaha tu wajib ke atas diri dia untuk bagi dia jadi wajib zakat? Jawapan dia tidak. Sebab ma la yatimu wujubul wajib illa bihi falaisa biwajib. Jadi kita tengok apa ni dia sebut dalam apa? Dalam syarah. Ya. Sila. Bismillah. Okey. Okey, tu sekejap lagi kita habis dengan lu. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana tadi? Okey. Wa bayanhu katali. Kata sumayan bagi tafriq, kena bezakan baina an yatawaqqafa wujudul wajib, antara terhenti ataupun tergantungnya wujud, adanya benda wajib. Benda tu wajib, lepas tu kita nak adakan dia. Dah wajib dah, kan? Hukum wajib tu pada seseorang tu dah ada dah, cuma kita nak laksanakan dia, kan? Tapi terhenti untuk kita mengadakan sesuatu benda yang wajib tu, dia terhenti ataupun tergantung ala syai' atas sesuatu, fayasiru wajiban, maka sesuatu tu menjadi wajib. Okey. Wa baina an yatawaqqafa, dan di antara terhentinya diri hukum wajib tu ala syai' atas sesuatu, kan? Di antara terhentinya ataupun tergantungnya hukum wajib ke atas sesuatu. Jadi zakat dia ada syarat dia. Hukum wajib zakat ke atas seorang tu, dia nak berlaku mesti ada dia punya syarat dia, ada benda lain yang berlaku lah, maknanya cukup nisab kan. Jadi adakah cukup nisab tu kita wajib untuk dapatkan? Jawapan dia fala yajib. Tak wajib. Jadi kena bezakan antara dua perkara tersebut. Dia kata penjelasan dia seperti berikut, at-tawaqquf nau'an. Jadi tawakuf tu, kita tergantung tu, ataupun terhenti sesuatu atas sesuatu tu,
Ada dua jenis. Yang pertama tawaqqufu wujubil wajibi ala syai'. Fahadha laysa biwajib 'ala al-mukallaf. Tergantungnya hukum wajib ke atas sesuatu benda yang wajib. Tergantungnya hukum wujub bagi sesuatu benda tu ke atas sesuatu, fahadha laisa biwajibin ala mukallaf. Maka ini tidak wajib ke atas mukallaf. Tergantungnya wujubil wajibi ala syai'. Tergantungnya hukum wujub bagi sesuatu benda yang wajib ke atas sesuatu, fahadha laisa biwajibin ala mukallaf. Ini tidak wajib ke atas mukallaf. Contoh dia apa? Kamilki nisab, seperti memiliki nisab. Jadi zakat, antara syarat dia, syarat wajib zakat ada nisab. Kan? Dia ada nisab ada kadar yang tertentu kan. Jadi fahuwa milki nisab tu sababun liwujubiz zakah. Jadi memiliki nisab tu merupakan sebab bagi wajibnya zakat. Memiliki nisab sebab bagi wajibnya zakat. Fala yukallafu, maka adakah seseorang tu ditaklifkan untuk dia mendapatkan sebab tu? Mendapatkan sebab tu, mendapatkan nisab tu lah. Memiliki nisab tu dengan dia bekerja, dengan dia berusaha, berniaga ke apa ke. Maknanya kita nak kata wajib kamu buat benda tu. Jadi jawapan dia tidak. Fala yukallafu man la yamliku nisab bis-sa'i li tahsilihi kai tajiba alaihi zakah. Maka tidak ditaklifkan, tidak dibebankan orang yang tidak memiliki nisab, tidak dibebankan dengan usaha, dengan bekerja untuk mendapatkan nisab supaya wajib ke atasnya zakat. Sat. Dah jadi ke? Baik, sambung balik. Okey, ni yang pertama habis dah kan? Fala yukallafu man la yamliku nisab bis-sa'i li tahsilihi kai tajiba alaihi zakah. Jadi tak wajib lah. Jadi di sini terhenti hukum wujub tu. Wujub bagi sesuatu benda yang wajib tu ke atas sesuatu. Jadi sesuatu tu tak wajib. Hadha syai' laysa biwajib. Hadha syai' laysa biwajib 'alal mukallaf. Jadi zakat tu, contoh dia zakat tu wajib, tapi nak wajib dia ada sebab dia. Kan? Nak wajib zakat tu ada sebab dia. Jadi sebab tu nak dapatkan sebab tu terhenti atas sesuatu. Jadi adakah sesuatu tu wajib juga untuk kita dapatkan sebab tu? Jawapan dia tidak. Sebab apa? Kaedah kata ma la yatimmu wujubul wajibi illa bihi falaysa biwajib. Yang kedua tawaqqufu wujudil wajibi alaihi ala syai' fil kharij sawa'un akana sababan aw syartan. Fahadha wajibun 'alal mukallaf. Tengok beza tadi tawaqqufu wujubil wajib ala syai'. Yani tawaqqufu wujudil wajibi ala syai'. Tadi tawaquf wujub, yani wujud. Jadi tadi hukum tu tak ada lagi. Yani hukum dah ada dah. Tapi kita nak adakan benda yang berhukum dengan wajib tu. Terhenti atas sesuatu benda yang lain. Sama ada benda lain tu sebab ataupun syarat. Jadi hukum dia wajib juga. Sesuatu benda yang lain tu sama ada sebab ataupun syarat tu, hukum dia wajib. Fahadha wajibun 'alal mukallaf. Kal amri bis salah amrun biha wa bima la tasihhu illa biha. Seperti suruhan menunaikan solat adalah suruhan
menunaikan solat dan juga suruhan terhadap sesuatu yang tidak sah solat itu kecuali dengannya, kecuali dengan sesuatu tu. Kat taharah wastiqbalil qiblah wa satril aurah. Okey ya. Seperti amar bis solah, suruhan dengan solat merupakan amrun biha, amrun bis solah. Suruhan menunaikan solat tu merupakan suruhan menunaikan solat dan juga suruhan dengan sesuatu yang tidak sah kecuali dengannya. Jadi dengan sesuatu tu, seperti taharah, seperti taharah, wastiqbalil qiblah, wa satril aurah, dan juga menutup aurat. Wa tusamma hadhihi alqa'idatu bi muqaddimatil wajibi aidan, dan dinamakan kaedah ni juga dengan muqaddimah wajib. Okey, boleh faham atas tu kan? Wal farqu huwa, dan beza antara kedua-dua ni, anna zakata ghairu wajibatin illa idza wujidal mal. Beza dia kata zakat ni tak wajib kecuali apabila ada harta. Fala yuqalu lil mukallaf, maka tidak dikatakan kepada seorang mukallaf tu idhhab wastada'il wujub. Dia kata apa ni, kata mudah kata hampi cari apa? Pi cari sebab wujub tu. Sebab hukum yang bawa kepada hukum wujub tu. Bi an yuqala lahu, dengan di bawah saya dikatakan kepadanya, anta la tajibu alaika zakah, kamu ni tak wajib ke atas kamu zakat. Al-an, sekarang ni, li'annaka fakir, sebab kamu fakir. Walakin idhab wajma'il mal, tetapi pergilah dan kumpul dan himpunlah duit. Kai tajiba alaika zakah, supaya wajib ke atas kamu zakat. Supaya wajib ke atas kamu zakat. Okay. Amma solah, adapun solat, fahiya wajibatun, maka solat, maka ianya wajib. Nampak, zakat tadi tak wajib lagi, kecuali ada syarat dia, iaitu ada sebab dia, iaitu ada harta. Adapun solat, fahiya wajibatun wa huwa mukallafun, dan seseorang tu ditaklifkan biha dengannya, wa yu'maru litahsiliha, dan disuruh untuk menghasilkan ataupun untuk melaksanakan solat, bi fi'li asya'a qablaha, dengan melakukan sesuatu sebelum solat tu. Seperti apa? Taharah, menutup aurat, menghadap kiblat. Itu antara perkara-perkara yang perlu dibuat untuk orang yang nak solat sebelum solat dan dalam solat, kan? Tapi sebelum solat lagi dah ada dah. Jadi fal wujub ghairu mustaqirin fi halatil ula. Nampak? Jadi hukum wujub tu mudah kata tak ada lagi pada hal yang pertama. Ini pada masalah zakat tadi, hukum wujub tu masih belum ada lagi. Bi khilafis tsaniyah, bersalahan pada hal yang kedua. Fal wujub mustaqirrun. Maksudnya wujub tu dah mustaqir, dah tetap dah ada dah. Nampak beza dia kan? Wal khitab tawajjaha 'alal abdi fala budda min an yantasil. Maka khitab tu, wujub tadi tu dah tertuju, dah ditujukan ke atas hamba, maka tidak dia menjunjung perintah ataupun menjunjung perintah itulah, suruhan tu. Ini nampak beza antara dua permasalahan tadi, zakat dengan solat. Jadi zakat tu tak wajib lagi, solat tu wajib dah. Solat tu wajib dah. Mafhum? Mafhum ah? Okey. Baik. Tu beza antara dua kaedah tu lah. Qa'idatun. Idza fa'ala asy-syakhsu al-wajiba bi syurutihi wa arkanihi faqad ajza'ahu dzalikal fi'lu, ay bara'at zimmatuh wa saqata talabu anhu wa waqa'a fi'luhu sahihan. Kaedah apabila seseorang melakukan satu perkara yang wajib, bi syurutihi, dengan syarat-syaratnya, wa arkani, dan juga dengan rukun-rukunnya,
cukup syarat-syarat dan cukup rukun-rukunnya, maka faqad ajza'ahu dzalikal fi'lu, maka kata memadakannya perbuatan tersebut. Maksud memada tu apa dia? Ai bara'at zimmatuh. Maksudnya kita kata dah bara'at zimmatuh, dah terlepas ataupun apa dia tahu? Mana saya sebut? Dah gugur zimmah dia, ataupun dah terlepas zimmah dia, lepas tanggungan dia. Dah tidak tertanggung dah. Kalau selagi dia tak buat, maknanya khitab suruhan tadi tu masih kita kata ada pada dia. Dia duduk tertanggung lagi khitab tersebut. Tapi bila dia dah buat, maka gugurlah tanggungan khitab tadi. Dia tak ada kaitan dah dengan dia. Wasaqata talabu anhu, dan gugurlah tuntutan. Gugurlah tuntutan tadi tu daripadanya. Wa waqa'a fi'luhu sahihan, dan jadilah perbuatan yang dia buat tadi tu sahihan. Misal, syakhsun shalla kama amarahu Allah subhanahu fahuna takunu salatu sahihatan. Seseorang disolat seperti mana Allah Ta'ala perintahkan, maka di sini solat dia tu sahih. Wa yasqutu talab, dan gugurlah tuntutan solat daripadanya. Dah habis dah. Tadi ada tuntutan duk kita kata masa mudahnya melekat dengan dia, ataupun ditanggung oleh dia. Sekarang ni dah gugur tuntutan tu daripada dia. Wa tabra'u zimmatuhu, dan kita kata lepas dia punya tanggungannya. Fala yuqalu lahu irji' wa a'idis salah, maka tidak dikatakan kepadanya pergi kamu ulang solat kamu. Fa idza lam yaf'al kama aradahu Allah fala yasqutu anhu talab, maka apabila dia tidak buat seperti mana yang Allah Ta'ala perintahkan, maka tidak gugur daripadanya talab. Ka'an yusalliya bila wudu'in aw ghaira mustaqbilil qiblah, seperti dia solat hal keadaan dia tidak ada wuduk, ataupun dia solat hal keadaan dia tidak menghadap ke kiblat. Jadi kat sini kita kata tolak tu masih lagi belum gugur. Baik. Ta'liqatun 'ala nas wal amru bi ijadil fi'li. Ini matan dia lah. Wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi. Tu matan yang warna merah tu. Wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi wa bima la yatimul fi'lu illa bihi kal amri bis salah amrun bit taharatil muaddiyati ilaiha. Itu dia punya matan pendek, dia syarah panjang tadi tu. Jadi dia kata wal amru bi ijadil fi'li, dan suruhan dengan mengadakan sesuatu perbuatan. Contoh dia kal amri bi ijadis salah, seperti suruhan mengadakan solat ataupun melaksanakan solat. Fi qaulihi ta'ala, pada firman Allah Ta'ala, wa aqimus solah. Suruhan itu merupakan amrun bihi, merupakan suruhan dengan melaksanakan perbuatan tu. Ai amrun bidzalikal fi'li kasalah wa bima la yatimul fi'lu illa bihi. Suruhan tu merupakan suruhan mengadakan satu perbuatan itu adalah suruhan mengadakannya, dan juga suruhan dengan sesuatu perkara yang tidak sempurna perbuatan tersebut, kecuali dengan ma tu. Sekali lagi, wal amru bi ijadil fi'li amrun bihi. Jadi amar, suruhan dengan mengadakan sesuatu perbuatan, itu merupakan satu suruhan untuk mengadakan sesuatu perbuatan itu, dan itu juga merupakan suruhan untuk melakukan perkara yang tidak sempurna perbuatan tersebut, kecuali dengan perkara tu. Perkara lain yang perlu dibuat untuk sempurna perbuatan tu, hal tu pun jadi wajib juga. Macam berbelit tak? Boleh faham tak? Okey. Ay wa yu'maru aidan bi syai'il ladzi la yatimu wa la yahsulul fi'lul awwal illa bihi. Ini disuruh juga
dengan sesuatu yang tidak sempurna dan tidak sehasil perbuatan yang pertama kecuali dengan sesuatu tu. Maksudnya maksudnya nak melakukan nak sempurna perbuatan yang pertama mesti buat perbuatan yang kedua. Maka perbuatan yang kedua tu pun wajib juga seperti mana perbuatan yang pertama. Kal amri bis salati amrun bit taharatil muaddiyati ilaiha, seperti suruhan melaksanakan solat itu adalah suruhan melaksanakan solat itu adalah suruhan untuk taharah juga. Untuk taharah yang menyampaikan kepada sahnya solat. Al muaddiyati ilaiha ay al musilati ila sihhatiha. Wa idza fu'ila al ma'muru bihi yakhrujul ma'muru 'anil uhdah ay uhdatil amri bi an yasqutat talabu fatabra'u dhimmatuhu fa fi'lul ma'mur yaqtabi sihhata faman shalla masalan mustajmi'an fi salatihi ma yutlabu fiha faqad adda ma 'alaihi wa saqata anhu talabu. Jadi wa idza fu'ila bil bina'il majhul, apabila dilakukan, maksudnya apabila dilakukan al ma'muru bihi, iaitu apa yang disuruh, maka yakhrujul ma'muru anil uhdah. Ma'mur tu mukallaf, orang yang disuruh kan. Yang disuruh dengannya tu benda yang orang mukallaf kena suruh tu kan. Jadi apabila dilakukan perkara yang disuruh dengannya tu, maka orang yang disuruh, orang mukallaf tu, terkeluarlah ia daripada uhdah. Maksudnya uhdatil amri. Apa dia nak sebut? Apa dia? Nak terjemah dia? Sa'idna. Ikatan dah keterikatan amar tu dengan satu keterikatan sesuatu suruhan tu dengan seseorang tu. Dia dah keluar dah daripada terikatnya dia dengan satu suruhan. Kalau larangan lah. Kita cerita pasal amar sekarang ni. Jadi dah terkeluar dah daripada terikatnya diri dia dengan sesuatu suruhan tersebut. Bi an yasqutat talabu, dengan bahasanya gugur tolak, gugur tuntutan daripada dia, fatabra'u zimmatu, dan juga lepas zimmah dia, lepas tanggungan dia, fa fa'lul ma'mur yaqtadi sihhah, maka melakukan perbuatan fa fi'lul ma'mur, perbuatan orang yang disuruh tu memberi faham yaqtadi ataupun yatlubu sihhah. Fa fi'lul ma'mur yaqtadi sihhah faman shalla mathalan mustajmi'an fi salatihi ma yutlabu fiha faqad adda ma 'alaihi wa saqata anhu talab. Kat bawah sini fa fi'lul ma'mur semua sama kan nuskhah kan. Ma'mur bukan ma'mur bihi. Jadi kelam lah tiba-tiba. Kita menyelesai tak juga. Perbuatan itulah perbuatan orang yang disuruh tu, dia memberi faham sihhah, sahnya satu apa yang disuruh tu. Kata faman shalla masalan mustajmi'an fi salatihi ma yutlabu fiha faqad adda ma alaihi wa saqata anhu talab. Maka barang siapa yang solat
hal keadaan dia apa ni, cukup lah, dia menghimpunkan dalam solat itu apa yang dituntut pada solat tersebut daripada syarat dan juga rukun, maka dia telah melakukan apa yang wajib ke atas dia dan gugur daripadanya tolak. Maka fi'lul ma'mur yaqtadi sihah tu tak jadi kelam sikit. Apa dia? Tak apalah, tinggal lalu. Wallahu a'lam. Fi'lul ma'mur yaqtadi sihah. Siapa tak nampak? Perbuatan Allah Ta'ala a'lam.